أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nurdin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Wan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Penerus Niyati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jutaan terima kasih pada semua kerana sudi hadir untuk sama-sama kita imarahkan solat kuliah maghrib di Taman Syurga Gemenur Iman pada malam ini. InsyaAllah sebentar saja lagi Yang Amat Arif Datuk akan menyambung kupasan kitab Tauhid Syarah Matan UMM Al-Barahin. Tanpa melengahkan waktu lagi, dengan penuh hormatnya saya mempersilakan Yang Amat Arif Datuk yang telah pun bersedia untuk membuka majlis dengan umul kitab dan seterusnya memulakan pengajian kita pada malam ini. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang saya hormati Puan Nusniati binti Mansur bersama barisan kepimpinan Gemenur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur, Alhamdulillah, pada malam ini dapat kembali kita menyambung kuliah Tauhid kita, asaskan kitab Syarah Matan Al-Barahin yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT diberi kita kesihatan, kelapangan, dapat kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati majlis kita ini, memberkati, mengampuni dosa-dosa kita insya-Allah, dan membukakan pintu kefahaman kepada kita insya-Allah untuk memahami ilmu tauhid, bagi dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baru ini untuk makluman hadirin hadirat sekalian, saya dikemukakan satu petikan oleh sahabat kita, Saudari Intan, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Saya ingat saya sentuh sikitlah ini dulu sebelum tu minta maaf lah, saya bersiaran melalui telefon sahaja, berada di Johor Bahru, tak bawa komputer.
Apapun insya-Allah, mudah-mudahan suara saya jelas dan dapat diikuti oleh semua lah insya-Allah. Jadi petikan yang dikemukakan kepada saya oleh saudara intan kita, saya pun sebenarnya tak dapat belum sempat lagi meneliti keseluruhan. Cuma apa yang dapat saya tangkap ialah apa yang nak disampaikan dalam petikan itu iaitu fahaman yang luar daripada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy, yang ayatnya ya selalu kita baca ataupun selalu kita dengar ya sewaktu imam membacakan ayat surah Sajadah ya, waktu pagi Jumaat ya, subuh pagi Jumaat ya, yang menyatakan summastawa 'alal 'arsy ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Petikan tersebut menyatakan bahawa maksud Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy itu adalah satu makna yang pasti ya. Dengan alasan berasaskan tafsiran para sahabat dan juga ulama yang terdahulu ya, ataupun yang kita panggil pegangan akidah orang-orang salaf ya, para ulama terdahulu ya. Yang pertama saya nak jelaskan, ayat tersebut adalah ayat mutasyabihat ataupun ayat yang ada kesamaran ya. Ada kesamaran sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu berfirman kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Ya. Saya bagi soalan ya sebelum ini. Siapakah yang menciptakan arasy? Ya. Kemudian sebelum arasy diciptakan, jika Allah Taala bersemayam di atas arasy, sebelum arasy diciptakan, ya, soalan tadi itu siapa yang menciptakan arasy? Jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksudnya? Arasy adalah makhluk. Arasy adalah benda ataupun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika arasy diciptakan ataupun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah makhluk. Maka sifatnya adalah sifat bersifat baharu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bersifat qadim. Kita dah mengaji wujud qidam baqa ya, sampailah sifat yang ke-20 ya, kita dah baca dah. Kita dah kupas panjang lebar ya, dah masuk kitab yang kedua. Jadi adakah layak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qadim duduk di atas arasy yang bersifat baharu? Ya. Kalau kita fikir dengan akal yang waras, maka mustahil. Mustahil begitu. Ya. Sebab arasy adalah makhluk. Dia diciptakan kemudian. Ya. Sebab itu ayat ini kita panggil ayat mutasyabihat. Ayat yang mengandungi makna yang kesamaran. Ya. Jadi jika golongan itu berpendapat, dia kata maknanya dah jelas ya, sebab itulah makna yang diambil oleh para ulama salaf ataupun golongan salaf. Saya dengan kerasnya nak membantah. Bukan itu yang dimaksudkan ataupun ditafsirkan oleh golongan salaf. Sebenarnya golongan salaf mengambil ayat ini, ayat-ayat mutasyabihat, ya, bukan ayat Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy sahaja, ya. Dan juga termasuk ayat-ayat yang lain. Contohnya Allah lebih dekat daripada oleh Allah Ta'ala lebih dekat kepada kamu daripada urat halqum kamu sendiri kan. Kemudian ayat yadullah
fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya. Ini semua ayat-ayat mutasyabihat. Bagaimana ulama ataupun golongan salaf beramal dengan ayat-ayat mutasyabihat ini? Golongan salaf mengambil pendekatan tidak menafsirkan sebenarnya. Ya. Dia tidak menafsirkan. Ya. Dia hanya beramal bahawa itulah kehendak maksud yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Ini pegangan golongan salaf, ya. Jadi kalau dakwaan yang mengatakan maknanya dah jelas sebab ditafsirkan sebegitu oleh golongan salaf, tak betul, ya. Tak betul. Sebab golongan salaf berpegang ayat ini juga adalah ayat mutasyabihat, ya. Cuma golongan salaf ini mengambil pendekatan tidak menafsirkan, ya. Kerana golongan salaf ini terlalu berhati-hati. Ya, jika ditafsirkan, ditakuti tidak sampai maknanya. Sedangkan golongan khalaf, golongan yang kemudian, ya, yang kita kenali apa yang dipegang, yang disusun semula oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, termasuklah yang mengarang kitab Matan Umul Barahin ini, ya, Al-Imam As-Sanusi dan golongan yang seangkatan dengannya, ya, iaitu para ulama yang telah melepasi kurun ke 500 tahun 500 Hijrah, ya, yang kita panggil, ada sebahagian pendapat ulama terkemudian ini iaitu selepas 3 tahun 300 Hijrah. Ada yang ulama berpendapat selepas tahun 500 Hijrah, ya. Jadi para ulama-ulama yang seangkatan, Imam Nawawi, Imam As-Sanusi, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain-lainnya, Al-Imam Ar-Ramli, ya. Ini semua ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah berpegang dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpendapat ayat-ayat mutasyabihat ini perlu ditafsirkan sewajarnya, ya. Supaya apa? Supaya dikhawatiri, ya, ditakuti. Jika tidak ditafsirkan sewajarnya, maka akan jadilah, ya, terpesong akidah orang-orang kemudian ini. Sebab apa? Orang-orang yang terkemudian ini lebih jauh daripada Rasulullah, lebih jauh daripada para ulama yang hebat-hebat yang terdahulu. Jika tidak dipandu dengan ditafsirkan ayat-ayat mutasyabihat ini dengan sewajarnya, dikhawatiri mereka akan sesat, ya, akan terseleweng akidahnya. Ini ya beza dia. Beza golongan salaf dengan golongan khalaf, ya. Dulu golongan khalaf tidak menafsirkan. Dia mengambil ayat itu sebegitu sebab ditakuti, ya. Hanya dia menyerahkan, ya. Jadi maknanya golongan salaf ini menyerahkan maksud sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan maksud yang tersendiri, ya. Sedangkan golongan khalaf kita, ya, orang yang terkemudian ini, yang jahil, ya, yang jauh daripada para ulama silam yang hebat-hebat, ya, maka para ulama yang kurun kelima tahun 500 Hijrah, sekitar 600 Hijrah, 700 Hijrah, ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandangan amat wajar ayat-ayat mutasyabihat ini ijtihad mereka, ya, ijtihad mereka bahawa ayat-ayat mutasyabihat ini perlu ditafsir supaya tidak berlaku penyelewengan maksud akidah yang sebenarnya. Maksud Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Jadi hadirin hadirat sekalian, ya, saya ingat bila saya beri pencerahan begitu, mudah-mudahan dah nampak sedikit sebanyak, ya.
nampak sedikit sebanyak. Yang mana kenapa saya katakan apa yang di forward kepada saya oleh Saudari Intan baru ni menyalahi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ya. Saya telah forward pula satu video satu video di mana seorang ulama tanah Arab yang telah menerangkan di hadapan anak muridnya dengan beberapa soalan yang kalau kita ikuti, mungkin nanti Saudari Intan boleh share lah semua dalam ahli grup kita ini saya ingat dengan video, rakaman video itu saja boleh menambahkan lagi menjelaskan lagi kepahaman kita kepada i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat ini Antara soalan-soalan yang ditanya oleh Syekh itu ditanya siapakah yang menjadikan arasy maka dijawab Allah adakah Allah Ta'ala mengambil ruang arasy ini makhluk kita mengambil ruang. Saya mengambil ruang duduk di atas kursi. Arasy kita pun tak tahu di mana letaknya di tempat yang tinggi kita pun tak tahu di mana tempatnya. Syurga pun kita tak tahu di mana tempatnya sebab kita tak nampak. Tetapi mereka semuanya adalah makhluk mengambil ruang, termasuk para malaikat, termasuk haiwan, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk segala apa yang kita nampak pada hari ini. Semuanya mengambil tempat dan mengambil ruang sebab kita adalah makhluk. Adakah wajar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil ruang, mengambil tempat di atas arasy untuk bersemayam? Kan tak masuk akal. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil ruang, mengambil tempat, duduk di atas arasy, sama macam makhluk lah. Akal kita tak boleh terima. Sebab kita mengaji tauhid, Allah Subhanahu wa Ta'ala zatnya yang wajib al-wujud, yang bersifat dengan qidam dan baqa dan seterusnya, sifat-sifat yang lain yang maha suci, tidak berhajat kepada ruang, tidak berhajat kepada tempat. Apatah lagi nak duduk pula di atas arasy, kan mengambil ruang, mengambil tempat. Mustahil akal kita nak mengatakan Tuhan kita pula mengambil ruang, mengambil tempat. Maka itu adalah mustahil. Sebab kalau Allah Ta'ala mengambil ruang, mengambil tempat, kedudukan di atas arasy, maka samalah dia seperti makhluk. Mustahil. Jadi itu sedikit lagi lah pencerahan. Saya rasa itu banyak pengulangan. Apapun saya harap mudah-mudahan ia menambah kepahaman kita. Dan insya-Allah mungkin nanti bila dikongsikan oleh Saudari Intan hadirin hadirat boleh ikuti penjelasan Syekh itu yang walaupun ringkas pada saya sangat berfaedah dan sangat pada saya dapat memberi pencerahan yang jelas berkaitan bagaimana kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah mentauhidkan Allah Subhanahu. Puan Salkiah, saya nampak ada angkat tangan. Ada nak tanya ke atau macam mana? Link Puan Salkiah memang bermasalah sikit. Maaf Okey. Ustaz, maaf. Okey, tak ada soalan saya teruskan Okey, saya ingat itulah sebagai mukadimah pada malam ini sebab saya bimbang juga di awal tadi pun ada yang bertanyakan berkaitan dengan buku-buku terbitan-terbitan yang menyalahi i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ini, adakah pihak berkuasa tidak ambil tindakan Jadi ini satu perkara yang rumit hadirin hadirat sekalian. Satu perkara yang rumit disebabkan dia melibatkan percampuran bidang kuasa kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Berkaitan dengan ajaran akidah itu, jika ada penyelewengan itu adalah bidang kuasa negeri sebab agama diletak di bawah bidang kuasa negeri. Berkaitan dengan percetakan penerbitan
ya, buku dan sebagainya, itu adalah bidang kuasa federal, ya, kerajaan pusat. Ya. Jadi inilah ya yang menjadi polemik lah, ya, menjadi kerumitan. Bagaimana tindakan yang sepatutnya diambil itu, insya-Allah lah, ya. Jika ada ruang nanti saya akan mungkin saya akan kongsikan dengan yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hadiah Agama, ya. Kadang-kadang, ya, sebulan sekali, 2 bulan sekali saya bertemu dengan beliau dalam ruang yang tidak rasmi lah, ya, dalam program yang tidak rasmi. InsyaAllah, terima kasih jugalah atas apa yang dimaklumkan tadi. InsyaAllah, ini mungkin satu lagi ruang lah ataupun cabaran yang perlu diambil tanggungjawab lah pada saya, oleh pihak berkuasa, bagaimana kita nak mengatasi perkara-perkara ini. Sebab hari ini pengikut-pengikut ajaran yang menyeleweng daripada i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ini nampaknya semakin bercambah, ya. Semakin ramai, dan kita bimbang, anak-anak kita, anak cucu kita turut sama terpengaruh, terseleweng, wal'iyazubillah, ya. Minta jauh, ya. Jadi sebab itu satu ketika dulu bila ditanya kepada saya, dalam kuliah ini, bagaimana kita nak mengenal i'tiqad yang menyeleweng daripada 73 golongan yang Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, sataftariku ummati 30 wa 70 firqah, ya. Umatku akan berpecah kepada 73 golongan, ya. Satu golongan sahaja yang masuk syurga, ya, yang lain masuk neraka, ya. Yang satu itulah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi macam mana nak mengenal 72 lagi golongan, ya, yang diajukan kepada saya sebelum ini? Maka saya menjawab, kita kena kenal yang kita punya, ya. Bila kita kenal yang kita punya, insya-Allah secara automatik, insya-Allah, bila kita ada maklumat, pengetahuan berkaitan dengan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dalam bab tauhid, dalam bab fiqh, dalam bab tasawuf, dengan serta-merta insya-Allah, ya, hati kita akan menolak, ya. Pengetahuan kita dengan pengetahuan kita itu, insya-Allah kita akan berjaya menepis mana-mana ajaran yang menyeleweng daripada i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Jadi dah 20 minit, ya, dah sembang bab tu saja, ya. Jadi kita masuk, saya ingat sekadar itu dulu. Jika ada soalan nanti mungkin boleh kemukakan lah, ya. Jadi malam ni kita sambung, muka surat 85, ya. Muka surat 85, siapa yang ada buku lah, ya. Syarah Matan Ummul Barahin jilid yang kedua yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. وأما برهان وجوب البقاء له تعالى فلأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم بكون وجوده حينئذ جائزا لا واجبا والجائز لا يكون وجوده إلا حادثا كيف وقد سبق قريبا وجوب قدمه تعالى وبقائه. Itu matan daripada kitab Matan Ummul Barahin. Apa maksudnya? Ada pun bukti, ya, bukti wajib Allah Ta'ala bersifat baqa, ini kekal. Sekiranya ada kemungkinan wujud Allah Azza wa Jalla dihubungkan dengan adam ataupun tiada. Adam ni bahasa Arab, maksudnya tiada ataupun tidak wujud. Nescaya ternafi sifat qidam daripadanya. Kerana keadaan wujudnya
ketika itu bersifat harus, bukannya wajib. Ya. Sesuatu yang wujudnya bersifat harus itu pasti baharu. Bagaimana tidak, sedangkan perbahasan tentang Allah Ta'ala wajib bersifat qidam dan baqa' telah dibincangkan dan disabitkan sebelum ini. Ya. Jadi sebelum ni kita dah bincang, ya, dah bincang banyak, panjang lebar berkaitan dengan sifat baqa'. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang wajib al-wujud, yang wajib ada, yang bersifat dengan qidam dan baqa'. Ya, qidam dan baqa'. Jadi dalam matan yang ini, Al-Imam Sanusi mendatangkan matan ini nak menunjukkan bukti wajib Allah Ta'ala bersifat baqa' yang kekal. Yes. Dan didatangkan dengan dalil akal. Ya. Dalil akal yang macam mana? Ya. Allah Ta'ala wujud ni sifatnya baqa'. Apa maksud baqa'? Tidak ada kesudahan. Ya. Maknanya abadan abada. Ya. Tak ada kesudahan. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wujud tidak ada permulaan, qidam dan baqa', tidak ada kesudahan. Sebab apa? Di segi hukum akalnya boleh kita sabitkan. Ya. Bagaimana? Allahu Akbar. Sejak azan. Insya' ya. Dah habis. Di segi hukum akalnya, ya, sekiranya ada kemungkinan wujud Allah Azza wa Jalla dihubungkan dengan Adam ataupun tidak ada, ya, ataupun tiada, nescaya ternafi sifat qidam daripadanya. Kerana keadaan wujudnya ketika itu bersifat harus. Ya. Bukannya wajib. Ya. Sebab apa? Yang kita faham Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada ke tak ada. Kita nak sabitkan dengan hukum akal. Allah Ta'ala ada ke tak ada? Jawabnya ada. Apa dalilnya? Dalilnya baharu sekalian alam. Macam mana pula kita berdalil dengan baharu sekalian alam? Sebab akal kita tak boleh terima sekalian alam yang ada ini boleh wujud sendiri. Tak ada. Tak boleh. Akal kita tak boleh terima. Jadi akal kita boleh terima sekalian alam yang ada ini mesti ada penciptanya. Itulah Allah. Yang kita faham ni, Allah yang kita sembah, Allah yang paling layak menciptakan alam ini. Tak ada Tuhan lain yang paling layak menciptakan alam ini. Sebab alam ini kita nak hilang pun tak dapat. Kita nak apa lagi? Kita nak kira jumlah pun tak dapat. Kita nak ukur berapa meter pun tak dapat. Hebatnya alam yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Kita nak apa lagi? Kalau kita fikirlah berkaitan dengan alam. Ini hukum akal. Ya. Separuh kita nampak pula tu, separuh tak nampak. Yang tak nampak ni lagilah kita tak tahu. Yang kita nampak pun kita tak ada cukup maklum. Ya. Jadi disebut di sini, ya, bukti wajib Allah Ta'ala bersifat baqa' kekal ini, ya, dalam hukum akalnya, kalau kita kata Allah Ta'ala tu tak ada, ya, Adam, ya, nescaya ternafi sifat qidam daripadanya kerana keadaan wujudnya ketika itu bersifat harus. Nak sabitkan ataupun dari segi hukum akalnya, Allah Ta'ala tadi saya dah sebut tadi, saya tanya tadi, ada ke tak ada? Ada. Dalilnya baharu sekalian alam. Kenapa kita berdalil dengan sekalian alam? Sebab sekalian alam ini tak boleh ada sendiri tanpa ada penciptanya. Maka akal kita dapat terima bahawa yang menciptakan alam ini pastilah satu kuasa yang maha agung
Ya, sebab kita pun akal fikiran kita pun tak dapat sampai nak kira jumlah, nak kira berapa ukuran, kira berapa alam yang ada pun tak sampai akal kita. Maka bolehlah akal kita yang waras mensabitkan bahawa alam ini menjadi dalil adanya Tuhan yang Maha Mencipta. Ya? Jadi kalau Tuhan tak ada di sini, kata, maka ternafi sifat qidam. Ya? Ternafi sifat qidam yang mana Allah Ta'ala yang bersifat qidam ini, dia tak sama macam makhluk. Makhluk ni, apa maksud qidam? Qidam tiada permulaan. Makhluk ada permulaan. Termasuklah arash, termasuklah langit, termasuklah bumi, termasuklah manusia, termasuklah haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Semua ada permulaan. Jadi jika ternafi, Allah Ta'ala tak ada permulaan. Jika ada permulaan, itu adalah makhluk. Jadi sekali lagi, sekalian alam ini juga menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tidak. Jadi kalau kita nafikan baqa' ni pun sama seolah-olah kita menafikan sifat qidam. Itu yang nak dibawa oleh Al-Imam As-Sanusi dalam matannya ini. Jadi kalau ternafi sifat qidam, macam kita ni, kita ini ada permulaan ke tak ada permulaan? Kita makhluk. Bila kita jawab, sudah pastilah ada permulaan. Kita mengaji lama dah. Semua makhluk ada permulaan dan ada kesudahan. Jadi bila kita ada permulaan dan ada kesudahan, maka kita ni wajib ada ke harus ada? Jawabnya, kita harus sahaja ada. Sedangkan Allah Ta'ala wajib ada. Kita harus sahaja hukumnya. Segi hukum akalnya kita harus sahaja ada. Wujud kita ni. Bukan wajib. Kalau wajib ada dah sama pula kita macam Tuhan. Kita harus sahaja. Bila-bila masa kita akan ditiadakan. Jadi ini cara bagaimana kita nak Al-Imam As-Sanusi nak mengajak kita menggunakan akal. Menggunakan akal dan dibandingkan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan sifat baqa' tadi. Kita ada permulaan dan tidak baqa'. Ada kesudahan. Sampai masa kita akan mati. Sampai masa kita akan dibangkitkan balik daripada kubur, untuk menuju ke mahsyar. Kita ada kesudahan. Kesudahan kita di mana? Sama ada di syurga atau di neraka. Jadi bagaimana tidak, sedangkan sesuatu yang wujudnya bersifat harus itu pasti baharu. Kita maknanya kita harus sahaja wujud. Maka sifat itu maknanya kita adalah makhluk. Makhluk yang bersifat baharu. Ini bagaimana Imam Sanusi mengajak kita menggunakan akal fikiran. Beza kewujudan kita dengan kewujudan Allah yang menciptakan kita. Allah bersifat qadim ataupun qidam dan baqa', dan kita pula bersifat baharu. Ada permulaan, ada kesudahan. Jadi wujud kita, sebab kita ini sebahagian daripada alam ini. Kita manusia sebahagian daripada alam ini. Wujud kita harus sahaja. Bila-bila masa kita, kewujudan kita akan habis. Hari ini kita wujud. Sebagaimana yang saya pernah kongsikan baru-baru ini. Ahli surau saya, sama-sama duduk dalam surau, sama-sama dengar kuliah. Besok pagi nak bangun tahajud, dapat mesej. Rupanya arwah yang duduk sebelah saya malam tadi ni telah
meninggal dunia. Ya? Sebab apa? Sebab tidak bersifat dengan sifat baqa. Ya? Kita sebab apa? Kita makhluk. Ya? Harus sahaja wujud kita bila-bila masa boleh ditiadakan ataupun dimatikan. Jadi sesuatu yang wujudnya bersifat harus itu pasti baharu. Kita harus sahaja wujud. Harus sahaja kita ni hidup. Ya? Bila-bila masa boleh dimatikan. Ya? Bagaimana tidak, sedangkan perbahasan tentang Allah Ta'ala bersifat dengan qidam dan baqa' telah dibincangkan dan disabitkan sebelumnya. Kita tengok syarah. Ya? Syarah yang di bawah. Ya? Wajib bagi Allah Azza wa Jalla bersifat dengan baqa' ataupun kekal. Sekiranya berkemungkinan wujudnya dihubungkan dengan adam ataupun tiada, maka dia termasuk dalam kelompok mumkinat ataupun sesuatu yang sama dari sudut ada atau tiadanya. Mumkinat ini maknanya mungkin wujud ataupun mungkin tak wujud. Ya, ini sifat makhluk. Ya, kita sebahagian daripada makhluk. Ya, kita sekarang ramai dah tua dah dalam ni kan. Anak baru ni sahabat kita terima menantu kan. Terima menantu. Bila terima menantu maknanya anak kita berkahwin dengan pasangannya. Jadi ada kemungkinan tak dapat cucu. Ini termasuk perkara mungkinan, perkara yang mungkin ataupun jadi makhluk lah tu maknanya baharu, mungkin wujud ataupun mungkin tak wujud. Mungkin berapa orang pula dapat agak-agaknya cucu. Ini semua perkara mungkin. Dia sebut di sini perkara mungkinat, termasuk dalam perkara mungkinat. Dapat seorang ataupun dua orang cucu. Apa hukum dia tu? Harus. Harus kita dapat cucu. Sebab anak menantu kita telah berkahwin. Harus insya-Allah ada rezeki Allah Ta'ala kan adakan cucu pada kita. Ini perkara mungkin. Sebab apa? Sebab semuanya makhluk. Sesuatu yang sama dari sudut ada atau tiadanya. Sama juga. Kelompok ini harus baginya ada dan tiada atau terjadinya daur atau tasalsul. Sifat seperti ini hanya terjadi ke atas sesuatu yang baharu sahaja. Maha suci Allah daripada bersifat yang demikian. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan demikian tadi. Yang harus ada ataupun harus tiada. Ini makhluk. Allah Ta'ala mustahil. Allah Ta'ala wajib ada, wajib bersifat qidam, wajib bersifat baqa. Tentang daur dan tasasul tu saya dah terangkan dalam kuliah yang lepas. Daur dan tasasul ni kita tak faham pun tak apa, tak ada masalah. Tak faham pun tak ada masalah. Yang mana dulu, satu dulu, telur ke ayam. Ini daur dan tasasul ni dalam bab akidah ni membicarakan tentang kejadian. Kejadian atas kejadian. Sebab manusia ni berfikir yang mana satu Tuhan. Sebab itu akal kita yang sehat, kita menolak tasalsul ni ataupun daur ni. Kita nampak alam yang begitu indah ini, kita yakin Allah Ta'ala inilah yang menjadikan alam ini. Orang yang tasalsul ni, dia akan bertanya pula, siapa pula yang menjadikan Allah Ta'ala? Kita akidah yang sahih, yang jelas ini, kita kata soalan tu tak relevan. Tetapi bagi orang ni relevan. Sebab apa tak relevan? Tak ada siapa yang menciptakan Allah. Sebab kalau Allah diciptakan, maka yang menciptakan itulah Tuhan dia. Dia bukan Tuhan. Ini yang daur ni. Lepas tu yang menciptakan tu siapa pula yang menciptakannya? Sama. Itu yang dikatakan tasawuf sampai bila tak habis.
Jadi kita yang ada akidah yang sahih ini, kita faham dah alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah siapa pula cipta? Tak ada siapa cipta. Sebab kalau Allah Ta'ala diciptakan, dia adalah makhluk. Itu faham dah kat situ lah kita. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ini wujudnya tidak memerlukan pencipta. Tidak memerlukan pencipta. Ya, kita faham dah. Wujud, qidam, baqa. Tidak ada permulaan. Ya, baqa tidak ada kesudahan. Ya. Jadi terlepas kalau kita faham ni, terlepaslah kita daripada tasalsul tadi. Ya. Berdasarkan kenyataan ini jelas kepada kita apabila wajib bagi Allah Azza wa Jalla bersifat dengan qidam, maka wajib pula dia bersifat dengan baqa. Ya. Jadi qidam dan baqa ini saling kait mengait. Ya. Iaitu Allah Ta'ala tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Ya. Yang ini kekal abadi. Ya. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Suhaimi, surat 86. Ya. Siapa yang ada buku. Hal ini dijelaskan oleh Al-Imam As-Suhaimi dalam keterangannya, dalam kitabnya Al-Muqtadi. Ya. Apa kata Imam Suhaimi? Kullu ma thabata qidamuhu istihala adamuhu lianna al-qidam la yakunu abadan illa wajiban lil qadim walau amkana li huquqil adam lakana jaizal wujudi wal adam wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadithan lihtiyajihi ila murajjih yurajjihu wujudahu ala adamihi. Ya, yang bermaksud setiap sesuatu yang telah sabit bersifat qidam, ya, maka mustahil ia bersifat adam. Ya, maknanya Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat qidam, ini tidak ada permulaan, maka mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Ya, wajib ada. Kerana sesungguhnya sifat qidam tidak terjadi melainkan wajib ke atas yang qadim sahaja. Ya. Sekiranya ada kemungkinan dihubungkan dengan adam, nescaya ianya harus wujud dan tidak wujud. Ya. Jadi kalau nak sabitkan, kalau kita nak katakan Allah Ta'ala tu ada kaitan dengan ada ke tak ada pula, sama macam makhluk lah. Ya. Walhal sesuatu yang harus itu tidak ada wujudnya melainkan ia bersifat baharu. Ya. Saya dah sebut tadi. Ya. Kerana berkehendak kepada pemberat yang memberatkan akan wujudnya mengatasi ketiadaannya adam. Maknanya wujud ke tak wujud. Ya. Kalau dia wujud maknanya wujud, kita ni wujud, ada permulaan. Ya. Dan akan musnah, ya, akan musnah, ada pengakhiran. Ya. Jadi yang harus wujud tadi, kita di makhluk bersifat baharu. Ya. Okey, kita sambung. Ya. Menurut keterangan di atas dapat kita simpulkan, ya, bahawa Allah Azza wa Jalla yang bersifat qidam mustahil bersifat dengan adam. Ya. Bersifat qidam, yakni tidak ada permulaan, mustahil Allah Ta'ala itu tiada adam. Ya. Hal ini kerana sifat qidam itu hanya disifatkan kepada yang qadim. Sekiranya kita andaikan sesuatu yang bersifat qidam boleh berakhir dengan adam, sudah pasti ia bukan qadim. Ya. Ini buku ni, kitab ni sebut istilah-istilah ni. Jadi kadang takut kita bunyi dia macam susah. Ya. Yang nak disebut di sini maknanya sekiranya kita andaikan sesuatu yang bersifat qidam, ya, yang ini Allah Ta'ala yang bersifat qidam, tidak ada permulaan. Ya. Ataupun sesuatu yang lain yang bersifat qidam boleh berakhir dengan adam, kerana kemusnahan. Adam ni tiada lah ataupun musnah.
maka sudah pasti ia bukan qadim. Kalau sesuatu tu, kita nak andaikan sesuatu tu bersifat qidam, tak ada permulaan, tetapi kita nak kata ia ada pengakhiran, kemusnahan, adam, nanti akan tiada pula. Jadi itu bukan qidam, itu bukan bersifat dengan sifat qadim. Bahkan kewujudannya sekadar harus, dan setiap yang harus pula mustahil terjadi tanpa ada yang menjadikannya. Jadi nak disabitkan di sini maknanya kita makhluk ini harus ada, harus tiada. Bila kita wujud, maka ada yang menjadikan. Kita makhluk ini tak boleh wujud dengan sendiri. Sebab kita tidak bersifat dengan sifat qidam. Hanya Allah Ta'ala saja yang bersifat dengan sifat qidam. Tidak ada permulaan. Bila kita ada permulaan, maka ada yang mencipta kita. Di situlah kita nak sabitkan adanya kita ini menjadi bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalilnya, apa dalil ada Allah Ta'ala, maka dalilnya baharu sekalian alam. Dalilnya maknanya kita makhluk yang baharu ni lah, yang bersifat dengan sifat baharu ini. Inilah kita lah, alam yang kita nampak inilah yang menjadi dalil wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat dengan sifat baqa. Sebab alam ini semuanya akan musnah. Kita bacalah dalam buku mana pun, para saintis pun dah buat kesimpulan alam ini satu hari nanti akan berakhir. Para sarjana sains yang mengkaji perjalanan bulan bintang cakrawala ini, mereka pun dah buat kajian dan mereka pun ada kesimpulan, dah buat kesimpulan bahawa satu masa nanti alam ini akan berakhir, akan musnah. Sebab itu kalau kita tengok filem Armageddon yang di waktu itu tahun bila 2012 sebab waktu itu diramalkan dunia akan kiamat pada tahun 2012 kan, lebih kurang lah. Sebelum itu filem yang diterbitkan oleh Barat, filem yang diterbitkan oleh Barat ini sebenarnya diilhamkan daripada dapatan-dapatan pengkaji-pengkaji sains teknologi yang mengkaji alam cakrawala ni. Itu yang dia orang buat filem tu. Maknanya apa? Maknanya mereka percaya bahawa dunia ini akan kiamat. Dunia ini alam ini akan musnah akhirnya. Nampak kan akal yang waras, betul lah. Waras dah tu. Umumnya mereka tidak mensabitkan dapatan mereka itu dengan tauhid. Itu je silapnya. Tetapi jika mereka menyandarkan kepahaman kita yang mereka dapati itu dengan tauhid, maka saya yakin kepahaman tauhid mereka akan lebih jelas lagi, akan lebih kuat dan lebih mantap lagi. Sebab mereka mengkaji bagaimana alam yang kita nampak begitu hebat, langit yang tinggi, yang tak ada tiang ni, berapa juta bintang cakrawala yang berjalan yang di atas langit ni, yang kita nampak dan kita tak nampak, kita pun tak tahu berapa jumlah dia. Berjalan masing-masing duduk atas taksi dia sendiri, berjalan mengelilingi matahari, berputar mengelilingi matahari, satu pun tak berlanggar, tak berlanggar. Kita pun tak tahu apa jumlah dia. Tapi dapatan sains kata satu hari akan musnah juga, walaupun sehebat itu, satu hari akan musnah, akan hancur. Kenapa akan musnah, akan hancur? Kalau kita dikaitkan dengan tauhid kita, maka maknanya itu kiamat lah. Dunia ini akan berakhir. Tak ada yang kekal. Ni kita balik kepada pengajian tauhid kita tadi. Sebab apa? Sebab kita makhluk. Sebab kita makhluk, wujud kita ni hukumnya harus sahaja.
ya. Harus ada, harus tiada, ya. Sampai masanya nanti tak ada semua, ya. Dimatikan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Maka berakhir alam ini, maka itulah kiamat, ya. Secara akli, secara hukum akal dia, setiap yang harus wujud itu, paragraf kedua muka surat 87, ya. Secara hukum akalnya, secara akli, setiap yang harus wujud itu berasal daripada tidak wujud. Kita tu ada ke tak ada? Tak ada, ya. Asalnya tak wujud lah. Maka pasti ia memerlukan kepada sesuatu yang boleh mewujudkannya, ya. Hal ini wajib terjadi kepada makhluk, tetapi tidak kepada tidak bagi zat yang qadim, bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah sabit ataupun telah terbukti qidamnya, sifat qidam Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil pula adamnya, mustahil pula Allah taala ini akan binasa, ya. Sama ada yang dahulu ataupun yang akan datang. Ini datangnya sifat baqa' tu. Bila sabit sifat qidam Allah Ta'ala yang tak ada permulaan, maka ternafilah pula juga sifat mustahil bagi baqa' ataupun adam. Ya. Baqa' lawannya adam. Ya. Musnah, tak ada. Ya. Mustahil Allah Ta'ala akan berakhir ataupun musnah. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menakalkan. Berapa dah jam? Lagi 5 minit, 7 minit, ya, insyaAllah. Ada soalan ke setakat ni? Tak ada, Datuk. InsyaAllah boleh teruskan. Sebab bab tauhid ni memang berat lah, ya. Memang berat. Saya yang menyampaikan pun terasa berat. Hadirin hadirat yang mendengar, kalau yang ada kitab tu mungkin rasa boleh tahan sikit. Ya, yang tak ada kitab ni lagi berat lah, ya. Sebab ini memang tajuk berat. Perlu fokus, ya. Fokus betul-betul, insya-Allah boleh faham, ya. Okey, sambung sikit lagi sebelum kesimpulan, ya. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menakalkan perkataan Al-Imam As-Sawi, iaitu wa dalilul baqa' imma al-qidamu nafsuhu aw daliluhu li anna laka an taqul law jaza alayhi turud al-adam لاستحال عليه القدم لأن من جاز عدمه استحال قدمه أو تقول لو لم يتصف بوجوب البقاء لجاز عليه العدم ولو جاز عليه العدم لكان حادثا كيف وقد ثبت قدمه. Yang bermaksud dalil baqa' yang ini kekal Allah Ta'ala itu dapat dilihat baik pada sifat qidam itu sendiri atau dalil-dalil sifat qidam, kerana sepatutnya engkau mengatakan, ya, jikalau boleh ke atas sesuatu itu adam ataupun musnah ataupun berakhir, maka mustahil ke atasnya qidam. Hal ini kerana sesiapa yang boleh disifatkan dengan adam, yakni musnah atau binasa atau tiada, maka mustahil ia bersifat qidam, ya. Kita makhluk lah tu, ya. Begitulah engkau patut mengatakan, jikalau ia tidak bersifat dengan wajib kekalnya, maka harus ia adam. Dan jikalau ianya harus adam, maka ia bersifat baru, ya. Maknanya jika Allah Ta'ala itu bersifat dengan adam, ya, dia akan hilang, musnah ataupun sampai masa, maka itu adalah sifat baru, mustahil bagi Allah, ya. Bagaimana mungkin sebaliknya, ya. Sedangkan telah sabit Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat qidam, ya. Ini cara bagaimana hukum akal, ya, yang dibawa oleh Al-Imam As-Sanusi, suruh kita berfikir mustahil Allah Taala itu tidak bersifat dengan sifat qidam dan baqa', ya. Sebab yang bersifat bila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qidam, ya, menjadi dalil lah, ya, menjadi bukti bagaimana kita nak mensabitkan sifat qidam dan baqa' bagi Allah Ta'ala dengan kita melihat, kita memikir tentang kejadian kita makhluk yang baru ini,
Ya, kita makhluk yang baharu, tidak bersifat qidam, tidak bersifat baqa. Kita ada permulaan dan ada kesudahan. Bila kita ada permulaan dan ada kesudahan, maka itu menjadi dalil bahawa kita adalah bersifat baharu. Sedangkan yang menciptakan kita mustahil dia bersifat dengan sifat baharu. Ya, ini cara kita mensabitkan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat qidam dan baqa. Kesimpulan, sikit kesimpulan sebelum kita tamatkan. Perbincangan berkaitan dengan sifat baqa adalah perbincangan yang berkait rapat dengan sifat qidam. Qidam dan baqa saling kait-mengait. Hal ini seperti mana kaedah yang telah diwujudkan oleh ulama usuluddin, iaitu kullu ma thabata qidamuhu istihala adamuhu, yang bermaksud setiap sesuatu yang telah sabit bersifat qidam maka mustahil ia bersifat adam. Maknanya apa? Bila kita mensabitkan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan qidam, iaitu Allah Taala tidak ada permulaan, maka mustahil Allah Taala itu pula akan ada kesudahan. Kalau kita dah sabitkan bahawa Allah Taala itu tidak ada permulaan, sebab yang ada permulaan ini makhluk. Bila kita sabitkan Tuhan, sabitkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada permulaan. Dia bersifat dengan sifat qidam, maka mustahil dia bersifat dengan sifat adam. Ini lawan bagi sifat baqa. Maka di situlah boleh kita sabitkan bahawa zat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib al-wujud bersifat dengan sifat qidam dan juga bersifat dengan sifat baqa. Wallahu a'lam. Saya kira saya berhenti di situ dulu. Kalau ada soalan, satu soalan, dua soalan, insya-Allah. Silakan jemaah kalau ada soalan. Yang Ma'rif buka untuk kita ajukan. Semua senyap. Nanti Puan Intan boleh share video salinan video yang saya kongsikan baru ni pada semua ni jemaah, insya-Allah, dalam grup. Rasanya semua tak ada soalan, Datuk. Tak ada soalan Alhamdulillah. Mudah-mudahan fahamlah semua. Jadi kalau tak ada soalan, saya mohon berhenti di sini dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan dan kelemahan daripada diri saya sendiri, saya mohon maaf. Mohon maaf juga kalau pencerahan saya sukar difahami. Maklum sajalah, ni bab tauhid ni memang berat. Tak apa, hadirin sekalian, saya harap semuanya kekal istiqamah. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah Ta'ala bukakan. Saya teringat pada salah seorang tuan guru saya. Ini bukan dalam bab tauhid, dalam bab bahasa Arab. Salah seorang guru saya sekarang ni pensyarah di USIM. Saya tanya beliau, sebab saya dapati beliau mempunyai kepahaman bahasa Arab yang sangat mendalam walaupun beliau masih muda. Saya tanya, Ustaz, macam mana Ustaz boleh dapat sampai macam ni? Dia beritahu saya, Datuk, dia kata, dulu saya mula-mula mengaji pun memang tak faham bahasa Arab ni, dia kata. Saya belajar bertahun-tahun, tak faham, dia kata. Tetapi dengan barakah Tuan Guru saya lah mungkin, dia kata. Saya belajar dengan dia 7-8 tahun. 7-8 tahun belajar. Sehingga satu hari dia kata Allah Ta'ala bukakan pintu kepahaman ini, maka Allah Ta'ala beri saya kepahaman, dia kata. Bila dapat faham tu, dia kata macam air turun dia. Saya pun tak faham lah macam mana. Mana lajunya kepahaman itu datang bila sampai masanya. Jadi kita dalam bab mengaji tauhid ni pun maknanya kita samalah. Nak faham sekaligus memang payah. Kena ambil masa bertahun-tahun. Ambil masa yang mustahak kita kekal istiqamah, terus belajar
betulkan niat kita, ikhlaskan niat kita, minta Allah Ta'ala campakkan kepahaman pada diri kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu kepahamannya untuk mengenal dirinya yang menjadi kewajipan bagi kita umat Islam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelemahan daripada diri saya sendiri saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah semula kepada pengacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, pesan yang baik Datuk, insya-Allah menjadi sebahagian daripada doa yang mungkin Allah akan makbulkan untuk kami dan juga untuk Datuk istiqamah mengajar kami kat sini insya-Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira kepada Yang Ma'rif Datuk Haji Abbas atas sambungan pengajian tauhid pada malam ini. Ilmu tauhid, ilmu yang membawa kita mengenal Allah dan menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan sekalian alam, mudah-mudahan dengan ketaatan kita sebagaimana yang Datuk katakan tadi, untuk hadir mendalami pengajian tauhid malam ini, Allah SWT hadirkan kefahaman dalam kita melalui kehidupan dan menerima setiap kejadian dan ketentuan dari Allah SWT itu sebagai pandangan seorang hamba yang sentiasa membesarkan dan mengagungkan Allah SWT. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah maghrib ini berlangsung, saya Puan Azrina bakal mewakili tim Gemendur Iman memohon jutaan kemaafan. Sebelum saya minta Yang Ma'rif Datuk menutup kuliah maghrib malam ini, untuk makluman semua jemaah, sebentar lagi pada jam 9.30 malam kita akan bersama Al-Fadhil Imam Wan Abdul Hadid bin Mat Yusof dalam kuliah akhir kita malam ini dengan sambungan kupasan kitab Riyadhus Salihin. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Yang Ma'rif Datuk Haji Abbas untuk menutup kuliah maghrib kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.